Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nazira akan memulakan pembentangan yang bertajuk Kehidupan Masyarakat Semasa Penularan Wabak COVID-19. Objektif kajian mengenal pasti kesan penularan wabak COVID-19 terhadap masyarakat dan juga mengkaji langkah-langkah yang dilaksanakan oleh masyarakat semasa membendung penularan wabak COVID-19. Dalam bahagian metodologi kajian terdapat dua instrumen kajian telah digunakan, iaitu soal selektif dan rujukan. Borang soal selektif akan diedarkan kepada 100 orang responden melalui Google Form. Pengkaji juga mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini melalui Google, buku, kamus, surat khabar dan sebagainya. Terima kasih Keru. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang demografi responden. Aspek pertama yang dikaji ialah jantina, seramai 24 orang lelaki dan 76 orang perempuan yang telah dipilih sebagai responden kami. Daripada jumlah tersebut, seramai 3 orang responden yang berumur kurang daripada 18 tahun, seramai 91 orang berumur 18 hingga 21 tahun, seramai 3 orang responden yang berumur 22 hingga 35 tahun. Terdapat juga 2 orang responden yang berumur 36 hingga 50 tahun. Dan akhir sekali, seorang responden yang berumur lebih daripada 50 tahun. Seramai 38 orang responden daripada kaum Melayu. Seramai 49 orang responden daripada kaum Cina, 9 orang daripada kaum India dan akhir sekali seramai 4 orang daripada lain-lain bangsa. Aspek lain yang dikumpul adalah berkaitan pekerjaan responden. Seramai 89 orang responden daripada golongan pelajar. Seramai seorang dan 4 orang responden yang bekerja sebagai kaki tangan awam dan swasta. 4 orang responden bekerja sendiri, manakala selebihnya 2 orang responden sebagai suri rumah. Aspek yang terakhir pula ialah berkenaan status, adakah responden pernah dijangkiti COVID ataupun tidak. Seramai 47 orang responden mengatakan mereka pernah dijangkiti COVID, manakala seramai 53 orang responden yang mengatakan mereka belum pernah dijangkiti COVID. Terima kasih Alif, nama saya Jasmine Wong Jiaxuan dan saya akan membentangkan 5 kesan penularan wabak COVID-19 terhadap masyarakat dari aspek ekonomi. Kesan pertama ialah COVID-19 akan menyebabkan hilang pekerjaan. Daripada 100 orang responden, 51 orang responden yang setuju. 35 orang responden yang sangat setuju. Kerana pada masa itu, masalah kewangan sesebuah syarikat atau penutupan syarikat akan menyebabkan rakyat hilang pekerjaan. Kesan kedua ialah COVID-19 akan menyebabkan pemotongan gaji. 41 orang responden setuju. 26 orang responden sangat setuju. Berdasarkan laporan Jabatan Statistik menyatakan graduan baru mencatatkan pengurangan gaji bulanan di mana majoriti menerima pendapatan yang rendah antara RM1,000 dengan RM1,500. Kesan ketiga ialah COVID-19 akan menyebabkan kuasa beli menurun dan taraf hidup juga merosot. 47 orang responden sangat setuju dan 43 orang responden setuju kerana kenaikan harga barang tetapi pendapatan rakyat tidak berubah dan ini akan menyebabkan kuasa beli semakin menurun. Kesan keempat ialah harga barang keperluan meningkat menyebabkan beban kewangan bertambah. 43 orang responden sangat setuju, 42 orang responden setuju kerana kenaikan harga barangan terutama barang basah seperti buah-buahan, sayur-sayuran akan menyebabkan beban kewangan rakyat bertambah. Rakyat yang tiada simpanan yang secukupnya untuk memastikan kelangsungan kehidupan. Kesan kelima ialah sekatan pergerakan menyebabkan perubahan corak perbelanjaan masyarakat. 47 orang respon sangat setuju, 44 orang respon setuju kerana berdasarkan perbelanjaan masyarakat akan menjadi lebih berhemat dan berbelanja mengikut kemampuan sendiri-sendiri. Itu daripada saya, seterusnya akan dibentangkan oleh Kerop. Terima kasih kepada Jasmine. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan COVID-19 terhadap masyarakat dari aspek pembelajaran secara atas talian. Antaranya, pelajar akan menghadapi masalah pengaksesan internet, tiada peranti atau gadget yang sesuai, mudah mengalami stres, tahap pencapaian akademik terjejas dan hilang fokus dalam pembelajaran. Kesan dari aspek pembelajaran menunjukkan skor yang paling tinggi iaitu 4/1 ialah pelajar akan hilang fokus dalam pembelajaran. Didapati 46% orang sangat setuju dan 34% orang setuju dengan pernyataan tersebut. Manakala seramai 10% orang tidak setuju dan 3% orang sangat tidak setuju dengan COVID-19 akan menyebabkan pelajar hilang fokus dalam pembelajaran. Sebenarnya pelajar hilang fokus dalam pembelajaran dalam-dalam disebabkan persekitaran sekeliling yang bising dan gangguan aplikasi media sosial.
Selain itu, kesan yang menunjukkan skor min yang kedua tertinggi iaitu 3.96 ialah tahap pencapaian akademik pelajar terjejas. Didapati 42% orang setuju dan 36% orang sangat setuju dengan pernyataan ini. Sebaliknya, seramai 10% orang tidak setuju dan 4% orang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pencapaian akademik pelajar terjejas disebabkan sebahagian pelajar tidak berdisiplin mengikuti kelas dalam talian. Seterusnya, kesan yang menunjukkan skor min yang ketiga tertinggi iaitu 3.94 ialah belajar menghadapi masalah pengaksesan internet. Didapati 45% orang setuju dan 32% orang sangat setuju dengan pernyataan ini. Manakala seramai 11% orang tidak setuju dan 2% orang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Pelajar terpaksa mengeluarkan duit untuk membeli data internet supaya dapat menghadiri kelas dan peperiksaan dalam talian. Terima kasih Karo. Saya akan membentangkan kesan dari aspek kesihatan. Antaranya ialah berasa tertekan kerana gelisah akan menghadapi COVID-19, isolasi COVID-19 dan keterbatasan aktiviti berkumpul mempengaruhi kesihatan mental masyarakat. Coronavirus COVID-19 menyebabkan imunisasi badan semakin lemah selepas dijangkiti COVID-19. Peningkatan kes COVID-19 menyebabkan tekanan psikologi. Peningkatan kes COVID-19 secara mendadak menyebabkan bekalan perubatan menjadi terhad. Kesan yang menunjukkan skor min yang tertinggi iaitu 4.11 ialah peningkatan kes COVID-19 secara mendadak menyebabkan bekalan perubatan menjadi terhad. Didapati 40 orang sangat setuju, 39 orang setuju, 15 orang tidak pasti, 4 orang tidak setuju dan hanya 2 orang sahaja yang sangat tidak setuju. Hal ini berlaku kerana permintaan ke atas ubat-ubatan yang digunakan untuk rawatan COVID-19 telah meningkat secara drastik berikutan kenaikan kes secara mendadak. Seterusnya, kesan yang menunjukkan skor min kedua tertinggi iaitu 4.06 adalah coronavirus COVID-19 menyebabkan imunisasi badan semakin lemah selepas dijangkiti COVID-19. Terdapat 36 orang sangat setuju, 43 orang setuju, 14 orang tidak pasti, 5 orang tidak setuju dan hanya 2 orang sangat tidak setuju. Oleh itu, bekas pesakit menasihati supaya mengamalkan makanan pemilihan untuk mendapatkan nutrisi yang mencukupi bagi memenuhi keperluan dan mengembalikan tenaga serta meningkatkan sistem imun badan. Kesan yang seterusnya ialah isolasi COVID-19 dan keterbatasan aktiviti berkumpul mempengaruhi kesihatan mental masyarakat. Kesan ini menunjukkan min 4.03. Didapati 31 orang sangat setuju, 49 orang setuju, 13 orang tidak pasti, 6 orang tidak setuju dan hanya 1 orang sahaja yang tidak setuju. Buktinya ialah kes bunuh diri meningkat sejak COVID-19. Vaksin COVID-19 merupakan salah satu langkah masyarakat untuk membendung COVID-19. Merujuk kepada langkah tersebut, hasil kutipan maklumat menyatakan bahawa 60 orang atau 60% sangat setuju diikuti dengan 36 orang atau 36% hanya setuju. Manakala terdapat 2 orang atau 2% menyatakan bahawa mereka tidak pasti dengan pernyataan tersebut dan tiada responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Tetapi terdapat 2 atau 2% responden telah respon bahawa mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Skor min untuk langkah ini mencatatkan 4.52 dan hal ini menunjukkan bahawa tahap persetujuan responden terhadap langkah ini adalah sangat tinggi. Merujuk kepada langkah menjauhi orang yang menunjukkan gejala COVID-19, hasil kutipan maklumat menyatakan 63 orang responden daripada 100 orang responden atau 63% sangat setuju dengan langkah tersebut, manakala hanya terdapat 30 orang responden bersamaan 30% hanya sekadar setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi terdapat 2 orang responden bersamaan dengan 2% yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 1 responden yang mengatakan sangat tidak setuju bahawa menjauhi orang yang menunjukkan gejala COVID-19 merupakan salah satu langkah mencegah. Walau bagaimanapun, berdasarkan bilangan min yang gila, majoriti responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut kerana bilangan min sebanyak 4.49. Langkah ketiga adalah mengelakkan perkongsian peralatan peribadi. Hasil kutipan data menunjukkan terdapat 61 orang sangat setuju dengan langkah ini. Diikuti seramai 31 orang atau 31% daripada responden hanya sekadar setuju. 4% responden mengatakan tidak pasti dan hanya seorang responden mengatakan mereka sangat tidak setuju dengan langkah ini. Hasil skor min iaitu 4.54 menunjukkan kesetujuan responden sangat tinggi kepada langkah ini. Terakhirlah membersihkan permukaan barang yang sering disentuh. Data yang diperolehi adalah menunjukkan seramai 69 orang responden sangat setuju dengan langkah ini. Hanya 34 orang responden atau 34% daripada responden yang mengatakan sekadar setuju, 2% tidak pasti, sebaliknya 2 orang ataupun 2% yang tidak setuju dan hanya seorang responden sahaja yang mengatakan tidak setuju terhadap langkah ini. Hasil skor menunjukkan responden sangat setuju terhadap angka ini.
dengan hasil skor min 4.50%. Rumusannya, kesan COVID-19 terhadap aspek ekonomi, kita haruslah mengubah corak perbelanjaan seperti hanya membeli barang keperluan sahaja. Masalah kesihatan dalam fasa COVID-19 juga meningkat disebabkan kekurangan interaksi antara satu sama lain. Dari segi pembelajaran, pelajar perlu menyesuaikan diri dalam norma baharu ini. Tahap pencapaian akademik boleh dipengaruhi oleh kaedah pengajaran dan pembelajaran guru dan ini akan membantu dalam peningkatan akademik murid ketika kelas dalam talian.